kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban terdapat satu malam yang sangat mulia dan banyak kelebihannya, iaitulah malam nisfu Sya'ban. Diterangkan dalam hadis ini disebut oleh, diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi, dan kebanyakan ulama mengatakan hadis ini tidak kuat, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Iaitulah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal hal tadrina ma fi hadhihi al-lailah, yakni al-lailati min nisfi Sya'ban. Qal ma fiha ya Rasulullah ila akhir al-hadis. Artinya daripada Aisyah, Nabi tanya dia, tahukah engkau wahai Aisyah apa yang berlaku pada malam ini, iaitu malam nisfu Sya'ban? Sayyidatina Aisyah pula bertanya, apa yang berlaku pada malam ini ya Rasulullah, apa dia ada? Baginda menjawab, pada malam ini akan ditulis perihal tiap-tiap seorang anak Adam yang dilahirkan dalam tahun ini, dan pada malam ini juga akan ditulis nama tiap-tiap seorang anak Adam yang akan mati pada tahun ini. Demikian juga pada malam ini akan diangkat amal-amal mereka ke hadrat ilahi, dan pada malam ini juga akan ditentukan turunnya rezeki mereka. Sayyidatina Aisyah bertanya lagi, wahai Rasulullah, tidak ada siapa pun yang akan masuk syurga melainkan dengan rahmat dan belas kasihan Allah Ta'ala. Lalu baginda menerangkan, benar wahai Aisyah, tidak ada siapa pun yang akan masuk syurga melainkan dengan rahmat dan belas kasihan Allah. Ini di sini ada riwayat lain yang sahih. Baginda menegaskan sebanyak 3 kali. Sayyidatina Aisyah berkata, aku pun bertanya lagi, dan tidak juga Tuhan ya Rasulullah, Rasulullah sendiri pun tak boleh masuk syurga. Baginda menjawab, baginda pun meletakkan tangan di atas kepala, lalu baginda bersabda, wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min. Nabi kata, dan aku juga tidak boleh masuk syurga kecuali dengan limpahan rahmat Allah, dilimpahi Allah dengan rahmat dan belas kasihannya. Baginda menegaskan pengakuan itu sebanyak 3 kali. Ini hadis ini, tengok nota kaki 19, penulis kata apa. Hadis ini diambil daripada kitab Mishkatul Masabih. Hadis ini tidak diterangkan darjatnya, tetapi bahagian akhirnya yang menerangkan tentang rahmat Allah Ta'ala ada disebut dalam riwayat Muslim. Jadi kita kena bezakan. Hadis cerita tak boleh masuk syurga kecuali dengan rahmat, itu sahih dalam riwayat Muslim. Cuma hadis awal tadi, fiha yuktab kullu mauludin bani Adam, ia mengatakan hadis ini tidak sahih. Tanda hadis ini tidak sahih sebab hadis ini mengatakan bahawa pada malam nisfu Sya'ban, malam tukar buku, malam tukar buku rekod. Jadi yang betulnya, yang tepatnya malam tukar buku rekod, iaitulah pada malam Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan segala perkara. Maknanya ditulis kebaikan orang ni, ditulis kelebihan ni. Iaitulah kata ulama, hadis ini, hayat ini qat'an huwa hiya lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Karena itulah Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir juga aliran mazhab Syafi'i, mengatakan, wa man qala innaha lailatun nisfi min Sya'ban faqad ab'ada an-naj'ah. Siapa dia kata seperti hadis ni, pasal tu hadis ni tidak sahih, siapa yang mengatakan tukar buku itu pada malam nisfu Sya'ban, maka orang ni jauh daripada kebenaran. Fa inna nassal Qur'an annaha fi Ramadan, karena nas Al-Quran mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim, itu dalam bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Maka tuan-tuan tanda di sini, iaitulah hadis ini tidak di peringkat awalnya tidak sahih, kerana nas ini bercanggah dengan nas Al-Quran yang lebih sahih. Kata disangkiti dalam Adwa'ul Bayan, innaha da'wa batilah. Siapa dia kata malam nisfu Sya'ban, maka itu dakwaan yang tidak betul. Cuma timbul lagi masalah, banyak hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban ini, hadis-hadis yang disebutkan kepada amalan-amalan yang tertentu padanya,
maka kita mengatakan tidak ada amalan khusus dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi ada satu hadis. Hadis ini menjadi pertikaian ulama dahulu dan sekarang. Hadis yang menyebut tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban, iaitulah hadis Abdullah bin Amr. Yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi. Allah Ta'ala tengok pada malam nisfu Sya'ban kepada hamba-hambanya, maka diberi keampunan. Illa lisnaini, kecuali dua orang tidak diampunkan. Musyahin, ada setengah riwayat kata illa limusyrikin au musyahin, orang kafir tak dapat keampun. Satu lagi orang yang tak dapat keampunan, iaitulah musyahin, orang yang berkelahi. Mana orang yang pada mana nisfu Sya'ban tapi dia kelahi dengan orang, tak mau berdamai, balah dengan orang tak mau baik. Jadi orang ni kalau dia baca Yasin 10 kali malam nisfu Sya'ban pun tak dapat keampunan, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kalau kita terima hadis ini sebagai hadis yang sahih, sebagaimana yang ditasahihkan oleh sebahagian ulama hadis mengatakan hadis ini sahih, maka orang-orang yang berkelahi tidak mendapat keampunan. Karena itulah bagi ana, kita menerimalah pandangan ulama yang mengatakan hadis malam nisfu Sya'ban itu sahih, darajatnya baik, tetapi menetapkan amalan khusus baca Yasin 3 kali ke apa-apa tidak ada dalam riwayat sahih. Ada sebahagian daripada amalan beberapa ulama-ulama yang terdahulu di Syam dan sebagainya, tapi riwayat yang sahih tidak ada. Karena itulah bagi kita agenda besar pada malam nisfu Sya'ban ini, iaitulah berdamai di antara dua orang yang berkelahi. Jadi siapa dia nak dapat keampunan, pergi 14 Sya'ban pergi berjalan habis kata kampung, telefon kata aku minta maaf lah apa yang salah aku, pergi kalau memang kita bersalah dengan orang, pergi minta maaf, pergi berdamai dengan orang yang kita kelahi, insya-Allah orang ni mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau setakat pergi duk baca Yasin saja, tapi dalam hati tengah duk baca Yasin jeling orang sebelah, oh mari jogok dia tu baca Yasin mulu tapi duk jeling kawan tu, mari jogok dia ni, orang ni tak ada harapan nak dapat keampunan. Jadi banyaklah adalah benda ni benda khilaf. Kata Ibn Rajab, ada sebagian ulama tabi'in daripada ahli Syam, Khalid bin Ma'dan, Makhluk. Ini cerita yang pentingnya kalau kita balik kepada sumber asal, hadis yang sahih tidak ada, dan amalan-amalan sahabat-sahabat besar pun tidak ada yang pada malam ini. Wallahu ta'ala alam. Maka pada hakikatnya yang bawa masuk syurga bukan amal soleh semata-mata, itu huraian kepada hadis yang di atas. Maka tamatlah perbincangan kita tentang kelebihan puasa sunat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa perbincangan yang berkaitan dengannya seperti malam nisfu Sya'ban dan sebagainya. Adapun ibadat-ibadat lain itu puasa bulan Rajab, maka puasa malam puasa pada hari nisfu Sya'ban, puasa awal malam bulan Rajab ni, Isra' Mi'raj. Jadi semua tidak ada riwayat-riwayat yang sahih. Jadi memadailah kita berpegang dengan riwayat yang sahih yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup. Alhamdulillah, beramallah dengan sunnah yang ada ini. Tak perlu lagi kita menambah-nambah benda-benda yang tidak ada. Kalau kita kata apa salah orang buat benda baik, nak buat benda baik boleh. Kita puasa apa hari ni? Isnin. Puasa apa hari ni? Khamis. Puasa apa hari ni? Hari putih, dia panggil Ayyamul Bait. Kan Nabi kita anjurkan supaya kita puasa 3 hari sebulan. Jadi itulah puasa pada hari cerah, hari 13, 14, 15. Itu puasa yang baik yang kita buat. Jadi jangan duk cari benda-benda yang tidak ada fakta. Tak payahlah kita kata apa salahnya orang nak ibadat. Dalam perkara ibadat jangan duk main apa salah, yang kita mana dalil yang kita boleh berpegang dengannya. Wallahu taala alam.